Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan baca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Amin. Ya Allah, terimalah dan berkatilah majlis ilmu kami pada hari ini, Amin. iaitu kelas hadis 40. Dan Amin. semoga kami memahami hadis tersebut dan berazam untuk beramal dengannya Amin. sebagai tanda rasa kasih kami kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan Rasul-Mu. Amin. Ya Allah, kami mohon dari-Mu kebajikan yang segera dan yang akan datang, yang Kau ketahui dan kami tidak ketahui. Amin. Kami memohon dari-Mu syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan tanpa azab, ya Allah. Dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu dari neraka. Dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Amin. Ya Allah, kami mohon dari kebajikan apa yang dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, apa yang Engkau tentukan ke atas kami sesuatu perkara, maka jadikanlah kesudahannya petunjuk. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghiitsu wa min azabika nastajiru. La takilna ila nafsina tarfata ainin waslih sya'nina kullahu bima aslahta bis salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua dekat BSP, kita tutup dekat BSP ke dah? Ada apa? Hadis 8 muka surat 45. Kehormatan seorang Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar ya, anak Sayyidina Umar, bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Mula-mula baca hadis ni rasa gerun sangat. Sebab boleh bunuh kan? Nabi kata, saya diutus untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad ialah utusan Allah, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka mengerjakan hal itu, bererti mereka telah menjaga darah dan hartanya daripadaku, kecuali menurut hukum Islam
dan perhitungan amal mereka terserah kepada Allah. Kita tengok ya, saya diutuskan untuk memerangi manusia. Memerangi itu maknanya kalau ikut terjemahan asal uqatilu ni membunuh ni. Qatala bunuh tapi terjemah kat sini memerangi manusia. Nas tu manusia sehingga mereka bersaksi. Maknanya syahadah lah kan. Lepas tu dan sesungguhnya Muhammad mengaku Muhammad Rasulullah lah kan, dan mendirikan solat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya dia mengaku dia Islam, lepas tu dia semayang dan dia mengeluarkan zakat. Kalau 3 perkara tu dia tak ada masalah, dia lakukan dengan baik, bererti mereka telah menjaga darahnya dan harta daripadaku. Menjaga darah itu maknanya selamatlah dari kena bunuh kan. Sebab dia mengaku dia Islam, dia semayang dan dia berzakat. Kecuali menurut hukum Islam dan perhitungan amal mereka terserah kepada Allah. Kecuali menurut hukum Islam ni maksudnya dia buat jenayah ke kan, jenayah membunuh, maka balas bunuh. Masa tu hukum Islam lah yang berjalan. Okay. Kita tengok huraian. Para ulama mentafsirkan hadis ini berdasarkan sejarah. Ada sejarahnya. Tak kala Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah untuk menggantikan baginda. Sebahagian daripada orang Arab menjadi kafir. Orang tu asalnya dia Islam tapi dia murtad lah. Kenapa dia murtad? Sebab itulah mereka dah melakukan 3 perkara tu. Dia dah tak ikut dah ajaran Islam kan. Abu Bakar bertekad untuk memerangi mereka sekalipun antara mereka ada yang tidak kafir tapi menolak membayar zakat. Sayyidina Abu Bakar orang yang tak bayar zakat pun dia nak perangi juga. Kan? Abu Bakar lalu mengemukakan alasan perbuatannya itu. Tetapi Sayyidina Umar lah kan, berkata kepadanya, bagaimana engkau akan memerangi manusia sehingga mereka mengucap La ilaha illallah kan? Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga dia mengucap La ilaha illallah kan? Dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah. Abu Bakar lalu menjawab, sesungguhnya zakat itu adalah kewajipan yang bersifat kebendaan. Demi Allah, kalau mereka menghalangku untuk mengambil seutas tali unta yang dahulu mereka serahkan sebagai zakat kepada Rasulullah, nescaya aku perangi mereka kerana keengganan mereka itu. Maknanya selain daripada syahadah, 2 lagi itulah solat dan juga berzakat. Kemudian Umar mengikuti jejak Abu Bakar memerangi kaum tersebut. Yang itulah, yang dah murtad tu lah kan. Memang Sayyidina Abu Bakar dijalankan betul ya. Namun dalam kotak tu ada notis kan, Al-Khattabi dan yang lain-lain berkata yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah kaum penyembah berhala dan kaum musyrik Arab serta orang yang tidak beriman, bukan golongan ahli kitab dan mereka yang mengakui keesaan Allah. Ahli kitab tu maksudnya umat Nabi Musa dan Nabi Isa lah kan, iaitu Yahudi dan Nasrani. Yang Nabi Daud dulu kitab dia dah lama tak ada, sebab Nabi Daud pun dah tak ada kan. Kalau mereka itu ahli kitab, tak masuk dalam yang boleh dibunuh. Ini menurut Al-Khattabi inilah ya. Ataupun kalau kita biasa dengar kafir tu ada 2 jenis kan.
Satu kafir zimmi, satu lagi kafir harbi. Harbi itu maknanya boleh diperangi. Inilah maksud Al-Khattabi ni saya jangka ya. Dan yang zimmi itu dia kafir, dia tak Islam, dia tak syahadah, dia tak semayang, dia tak zakat. Tapi dia patuh kepada undang-undang negara di bawah takbir orang Islam. Ya, mereka ni kalau kita bayar zakat kan, zakat fitrah tu lah, mereka ni dikenakan jizyah. Jizyah tu nama bayaran yang dikenakan kepada orang kafir, tapi dia patuh kepada undang-undang negara yang diperintah oleh Islam. Maknanya mereka boleh hidup aman lah. Dia tak kacau. Apa peraturan-peraturan semua dia ikut dan dia bayar jizyah. Okay. Untuk terpeliharanya orang-orang yang seperti ini tidak cukup dengan mengucap la ilaha illallah saja, kerana sebelumnya mereka sudah mengatakan kalimah tersebut semasa masih sebagai orang kafir dan hal itu sudah menjadi keimanannya. Maknanya orang yang Sayyidina Abu Bakar perangi ni, dia dah masuk Islam. Kafir itu dah masuk Islam kan. Tapi bila Nabi dah meninggal, dah wafat, dia berpaling tada. Kata Muhammad dah tak ada. Dia balik kepada asal. Itu yang Sayyidina Abu Bakar perangi. Ya. Tersebut juga dalam hadis lain, kalimah, dan sesungguhnya aku ialah Rasulullah, mereka melaksanakan solat dan mengeluarkan zakat. Ni ada hadis lain ni. Quotation dalam hadis tu ada yang ini. Sama lah maksudnya kan. La ilaha illallah, lepas tu sambungnya Muhammad Rasulullah kan. Dan sesungguhnya aku Rasulullah tu. Mereka laksanakan solat. Tadi tu dia kata Muhammad Rasulullah, tapi hadis yang lain yang disebutkan dalam ni Nabi sendiri aku Rasulullah. Yang dalam teks asal hadis ni tadi Muhammad Rasulullah kan. Tapi samalah maksudnya. Okey. Seterusnya hadis ini memaklumkan kepada kita bahawa umat Islam dilindungi dari diperangilah, ya. Marwah mereka, kehormatan mereka, keluarga mereka, harta mereka. Selagi tiga perkara tu tidak terjejas. Maknanya dia syahadah, dia solat, dia berzakat. Okey. Tapi yang boleh diperang ini yang dia Islam tapi dia dah tak buat benda-benda tu semua. Dah tak semayang dah. Dah nampaklah yang dia tu dah keluar dari ajaran Islam. Jadi bila hak semua umat Islam ni terjaga, dilindungi, tak ada sesiapa pun yang sewenang-wenangnya boleh menjatuhkan maruah sesama Islam. Ataupun menyakiti antara satu sama lain sehingga melukakan, berlaku pertumpahan darah, hilang nyawa. Ya. Contoh yang diberilah menunjukkan bahawa kita tak boleh mengambil tindakan sesuka hati. Misalnya, sebab berlaku kan, misalnya di masjid ada orang hilang selipar atau hilang kasut. Kasut tu kasut baru beli pula tu, nampak perilah kan. Lepas tu dapat ditangkap yang mencuri tu. Dia dapat ditangkap, dipukul, ditumbuk sampai lunyai. Lunyai. Sampai lunyai. Boleh ke buat macam tu? Jawabnya macam tu lah, tak boleh kan? Sebab kalau orang tu bersalah, bukan kita yang kena ambil tindakan. Kalau lunyai orang tu, yang hilang tu kasut. Kan?
Tapi orang tulunya dah pergi kepada boleh hilang nyawa. Kalau ramai tolong mijat, gorap kata dia sakit hati. Lagilah makin tu dia, yang ni lain lah. Kan? Sepatutnya kalau ada orang yang melanggar peraturan, melanggar apa undang-undang kan, kita serahkan kepada pihak yang pihak yang dipertanggungjawabkan, bukan kita sendiri yang ambil tindakan. Walaupun kes tu kes kecil kan, kes tu kes kecil, curi tabung masjid, curi duit dari tabung masjid. Tu pun ada yang bawa hospital, luka-luka. Yang ditinju pula tu kepala, koning ke, kan? Berdarah semua. Sepatutnya tidak berlaku macam tu. Terkenang jugalah yang budak-budak ragging kat asrama kan. Itu bukan hak. Lagi pula orang tu tak buat apa pun yang di ragging tu. Tapi sepatutnya perkara yang boleh mengganggu hak seseorang yang beragama Islam itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Okey. Seterusnya, muka surat 47 tu, hukum meninggalkan syahadah, solat dan zakat. Yang pertama, perintah dibolehkan melaksanakan hukum bunuh ke atas orang yang mengingkari solat dan menafikan kewajipan. Maknanya dibolehkan. 3 ni. Ini 3 ni dari 5 kan? Apa dia 5 tu? Rukun Islam. Ya? Syahadah, solat, zakat. Apa lagi 2? Puasa haji. Puasa dan haji. Kenapa lah puasa dengan haji tak ada? Nanti ada jawab ke ujung. Yang diutamakan yang 3 tu. Sebab puasa ni dia macam berbeza lah dari 3 tu ya. Haji pun berbeza. Okey. Yang kedua, perintah dibolehkan memerangi orang yang enggan. Perintah dalam hadis ini dibolehkan memerangi orang yang enggan membayar zakat. Lebih khusus lagi yang membayar zakat. Okey. Dia enggan membayar zakat. Yang ketiga, tidak dibolehkan melakukan sewenang-wenangnya terhadap harta dan darah kaum muslimin. Ni hukum meninggalkan syahadah ni lah, solat dan zakat ni kan. Satu tadi boleh dilaksanakan hukum bunuh, yang kedua boleh diperangi orang tu, yang ketiga tidak boleh melakukan sewenang-wenangnya terhadap harta dan darah kaum muslimin. Sewenang-wenang tak boleh, kecuali sebab dalam hadis tadi ada kata kecuali hak Islam. Sebab kalau hak Islam ni maknanya langgar undang-undang semua tu kan, perkiraannya ataupun perhitungannya terserah kepada Allah. Ada hukum lah kan, kalau bunuh boleh bunuh kan. Bukannya kita memandai-mandai sendiri. Yang keempat, pemerintah dibolehkan melaksanakan hukuman mati bagi setiap Muslim yang melakukan perbuatan yang dituntut dijatuhkan hukuman. Sebenarnya dari segi bahasa ni bukan dijatuhkan hukuman, dijatuhi hukuman. Dijatuhi hukuman mati seperti membunuh. Saya tambah tu. Membunuh, berzina bagi orang yang sudah bernikah. Berzina ni dia ada 2 jenis hukuman kan. Kalau dia dah pernah berkahwin, tak kira lah masa dia berzina tu dia masih suami orang ke, dia masih isteri orang ke, ataupun dia dah tak ada pasangan, dah jadi berpisah hidup ke, berpisah mati ke, dia pernah berkahwin, maka orang itu boleh dihukum bunuh sebab dia berzina. Tapi kalau dia belum pernah berkahwin tapi dia berzina, itu yang rotan 100 kali. Rotan 100 kali ini dia mati ke tak ke, itu nasib dia lah kan. Tapi yang hukum bunuh tadi tu memang kena sampai mati.
Selagi tak mati, jalankan. Dan bunuh tu bukannya rotan. Dulu saya dah ceritakan. Yang bunuh orang berzina ni rejam. Rejam sampai mati. Rejam tu maksudnya lontar dengan batu oleh seluruh penduduk Qaryah keluar, lontar batu. Lontar batu, orang tu digalikan lubang cukup-cukup untuk badan dia masukkan dalam lubang tu. Lepas tu yang keluar hanya dari leher ke kepala kan. Jadi yang dilontar dengan batu tu, kepala dia tu lah. Dan lubang tu tak boleh besar. Muat-muat untuk dia je. Supaya dia tak boleh bergerak. Badan dalam lubang tu tak boleh bergerak. Muat-muat badan dia je. Jadi lontarlah batu. Selagi tak mati, belum selesai hukuman tu. Maknanya seluruh penduduk jadi berdosa lah. Itu hukum sebenar. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Banyaknya yang terlepas hukuman dunia kan. Yang sudah bernikah ni istilah dia muhsan. Yang berzina dan pernah bernikah, yang sudah bernikah, muhsan. Istilah dia lah. Membunuh orang lain dengan sengaja dan meninggalkan agama dan jemaahnya. Itu murtad. Jadi ini contoh yang boleh pemerintah boleh melaksanakan hukum bunuh berzina yang muhsan ya, dan membunuh orang lain dengan sengaja. 2. Yang ketiga, meninggalkan agama, murtad. Yang meninggalkan agama murtad ni yang dalam hadis ni lah. Okay. Yang nombor 5, tidak boleh mengkafirkan orang yang melakukan perkara bid'ah selagi dia mengatakan keesaan Allah dan menjalankan syariat. Maksudnya di sini, orang tu orang Islam tapi dia melakukan bid'ah. Bid'ah ni, hari tu kita dah ada kan? Dah ada hadis hari tu kan? Bid'ah ni maknanya Nabi tak suruh, Allah tak suruh, tapi buat. Bila buat tu, dan yang dibuat tu bertentangan lah dengan ajaran Islam. Jadi orang macam ni taklah dibunuh. Ya. Sebab yang dibunuh tu yang 3 tadi tu. Okey. Meninggalkan puasa dan haji. Tadi kita kata yang boleh dihukum bunuh ni kalau dia meninggalkan 3 dari 5 rukun Islam. 2 lagi yang tak ada dalam senarai yang boleh dibunuh tu ialah puasa dan haji. Orang yang tidak berpuasa tidak dibunuh, tetapi dipenjarakan serta ditahan makan minumnya. Ialah orang lain puasa, dia makan, lepas tu dikurung baru hilap makan. Taklah jadi macam tu kan. Dia dikurung dan tak berilah makan, biar dia puasa juga. Kan? Okey. Perasan tak dulu-dulu orang tak puasa ni ditangkap tu sudah makan. Lepas tu dibawa naik kereta jenazah. Kan? Ya. Sekarang ni tak ada lah nongah ni, lopeh lah kau lah. Bawa dengan kereta jenazah, lepas tu ditahan lah. Manakala haji pula ialah ibadah yang dapat ditangguhkan. Ni apa tak buat haji ni, dah tak cukup syarat. Macam tu kan. Lagi satu, haji ni sekali seumur hidup. Ya tak? Puasa setahun sebulan. Sebulan dalam setahun.
Bukannya setahun sebulan lah. Lain berarti kan. Lepas tu tak cukup syarat, lepas tu kota, lepas tu PKP. Macam-macam yang boleh menyebabkan orang tu cukup syarat-syarat yang lain. Tapi kota untuk Malaysia dah penuh. Macam mana lah? Kan tangguh lagi, betul tak? Mohon pun tak lulus sebab dah melebihi kota kan. Jadi tak wajib lah walaupun duit kami banyak, sihat kami lah. Tapi tak dapat kat pergi. Itu taklah jadi salah kan. Okey. Jadi itulah pengajaran dari hadis yang kita baca ni. Jelas ya? Makna kita orang Islam ni tak boleh menyakiti antara satu sama lain. Sebab orang yang dah mengaku Islam ni, yang beriman ni, dia buat yang Allah perintahkan tu, tak ada siapa ada hak sesuka hati ke atas mereka. Lepas tu kalau dia buat 3 perkara ni, tadi tu yang syahadah, lepas tu semayang dan zakat, amanlah, hiduplah seperti orang Islam yang lain. Kalau ditanya kenapa lah puasa dengan haji, taklah kena boleh dibunuh kan? Sebab puasa tu hukum apa tadi? Dipenjarakan dan ditahan makan minumnya. Okay. Lepas tu kenapalah haji itu tak masuk dalam senarai yang boleh dibunuh tu? Sebab ibadah haji dapat ditangguhkan. Dan kewajipan haji ini hanya sekali seumur hidup. Okay. Kita ada masa lagi kan? Kita bolehlah pula hadis 9. Boleh? Boleh. Boleh, Ustazah. Mana pergi Kak J tadi? Ada Ustazah tadi keluar kejap. Oh, Belum pergi minum apa? ya ke? Okey. Hadis 9 pula ni. Hadis ke-9 ni muka surat 49. Pilih yang mudah dan tinggalkan yang susah. Macam ada cat lah ya. Ini kita tengok apa yang susah, yang mudah tu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nama dia Abdul Rahman bin Syakh. Susah nyebut itu, S-H-A-K-H. Shim Kha Ra Sakh. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Artinya apapun yang saya larang kamu lakukan, maka jauhilah. Dan apapun yang saya perintahkan kamu lakukan, maka kerjakanlah sedaya upaya. Mastata'tum tu sedaya upaya. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Maknanya tak mau dengar kata lah kan, tak mau taat dan patuh. Okey. Jadi Nabi pesan, apa yang aku larang, jauhkan, jangan buat. Dah dilarang, janganlah buat kan. Tapi ramai pula yang sibuk yang dilarang tu lah yang nak dibuat. Lepas tu, apa yang aku suruh buat, kata Nabi, buatlah. Sedaya upaya. Tapi ada juga yang terjemahkan, buatlah ikut mampu. Tapi kalau terjemah ikut mampu, semampu, tu yang saya tak puasa dah. Lapar kan letih mana. Bukan macam itu maksudnya.
Bukan macam itu maksud mastata'tum tu. Sedaya upaya yang terjemahan yang paling tepat lah. Maknanya terjemahan dalam kita punya kitab ni okey lah. Bukannya setakat yang mampu. Tapi tajuk hadis ni tadi apa? Pilih yang mudah dan tinggalkan yang susah. Tinggalkan yang susah. Pilih yang mudah dan tinggalkan yang susah. Macam boleh pilih lah. Susah lah puasa ni. Tinggalkanlah macam tu lah. Tak boleh, puasa wajib. Dan tajuk ni lah. Tajuk ni macam tak berapa. Tak kisahlah kan. Okey, kita tengok huraian dan intisari daripada hadis ni. Hadis ini terdapat dalam kitab Muslim daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, Abu tu ayah kan? Hurairah tu berarti anak kucing. Ya. Betul. Abu Hurairah ni ayah anak kucing. Apa salah dia ni digolah ayah anak kucing ni? Dia suka dengan anak kucing. Jadi Nabi lah bagi dia golah tu. Dan dia ni Abu Hurairah ni dia sampai bertemu dengan Nabi, bersama dengan Nabi 4 tahun je. Tapi hadis yang diriwayatkan banyak sangat. Berbanding dengan sahabat-sahabat yang besar-besar ni, banyak hadis riwayat Abu Hurairah. Sebabnya Abu Hurairah ni dia orang miskin, dia datang memeluk Islam. Lepas tu dia tak ada tempat tinggal, dia duduklah di Masjid. apa ni di numpanglah kat masjid Madinah, di Madinah. Betul. Lepas tu dia keraplah bersama dengan Nabi. Jadi apa Nabi cakap tu memang dia recognize lah. Lepas tu dia riwayatkan. Sahabat-sahabat besar macam Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Abu Bakar lagi lah, tak ada lah kita jumpa. Abu Bakar, jarang kan kita jumpa riwayat dari Abu Bakar. Sebab sahabat-sahabat besar ni takut kalau yang dia riwayatkan tu tersilap. Nabi cakap lain, tapi dia quote dengan ayat dia sendiri. Itu yang sahabat-sahabat besar tak berani nak banyak riwayatkan. Berbanding Abu Hurairah ni, ada juga orang kata, apalah Abu Hurairah ni banyak nak hadis yang dia riwayat. Tapi sebenarnya dia sangat rapat dengan Nabi, sentiasa bersama Nabi. Dia orang miskin, dia duduk di masjid, menumpang sementara, nak ada tempat tinggal sendirilah. Jadi dia yakin yang diriwayatkan itu memang kata-kata Nabi sebenarnya. Okey. Itu tentang Abu Hurairah lah. Abu Hurairah, hadis ini terdapat dalam kitab Muslim daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Sabda baginda yang bermaksud, wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kamu haji. Oleh itu berhajilah. Al-Aqra' bin Habis, Habis kan cakap Melayu nama ayah. Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu rahimahullah lah kan, bertanya, wahai Rasulullah, adakah setiap tahun? Ni banyak tanya. Tadi hadis tadi ada juga sebut banyak tanya ya. Banyak tanya ni menyebabkan Allah binasakan, macam tu maksudnya. Banyak tanya ni sebenarnya dilarang. Sebab macam kisah Bani Israel. Bani Israel ni kan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa ni Allah perintahkan dia orang tu sembelih lembu. Bani Israel ni. Lepas tu macam-macam tanya. Sebenarnya tanya tu supaya dia tak payah buat. Berapa umur lembu tu? Sian Nabi Musa ni jawablah. Lepas tu apa warna Lepas tu macam-macam lah tanya.
Akhirnya dia tak buat pun. Susah bona, macam-macam bona syarat padahal dia saja menanya supaya tak payah buat. Kau mana susah. Jadi al-aqra. Ya Kak J. Nak tanya, masa tu zaman Rasulullah tu memanglah, tapi sekarang kita banyak benda yang kita terpaksa bertanya untuk memastikan kita tak terlibatlah dengan misalnya benda-benda yang syubhah makanan tu. Macam mana kalau kita banyak bertanya tentang makanan, kesahihan tu semua, macam mana hukumnya? Nabi pun jangan banyak bertanya. banyak bertanya. Yang dimaksudkan dalam ni macam sengaja nak mengelak, kan? Yang Kak J sebut tu memang kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita perlu tahu sebab benda tu kita sedang berhadapan dengan keadaan tu. Ini halal ke haram ni, mestilah kita nak tahu kan. Jadi bolehlah bertanya kan dalam disebut. Bolehlah. Bolehlah, tak kita makan benda haram pula kan. Itulah. Macam tak ada tanda halal jakim ke tak ada semua kan. Kita tanya, ni kenapa pula tak ada halal jakim ni? Kita tanya, taklah salah kan. Okey. Bukan kita nak mengelak, kita nak mengelak dari benda tak betul. Lagilah kalau makanan kan. Okey. Mana dia Aqra'? Baginda diam. Bila Aqra' tu bertanya, wahai Rasulullah, adakah saya tak tahu? Baginda diam sampai Aqra' bertanya 3 kali. Nabi ni selalu kan kalau orang tanya sampai 3 kali orang tanya, lepas tu baru dia jawab pula. Agak pasal apa tu? Nak confirm lah tu. Nak confirm dia ni betul-betul nak tahu ke apa ni. Lagi satu Nabi ada sesuatu yang dia nak tunjukkan lah. Lalu Nabi menjawab selepas 3 kali kan Aqra' tu tanya, kalau aku katakan ya, nescaya menjadi wajib. Sedangkan kamu tidak akan sanggup melakukannya. Macam cerita anu tu juga kan, makan dab. Dab yang apa biawak padang pasir tu kan. Nabi diam je. Lepas tu bila tanya lagi, Nabi kata sebenarnya orang-orang nak kata keluarga, orang-orang yang sekampung kan dia lah, macam tu maksudnya kan. Tak makan dia kata dab tu. Tapi kalau nak makan, makanlah kan. Siapa selera nak makan lah, macam tu lah maksudnya lah. Tapi ayat sepenuh tu, ayat yang sebenar-benar Nabi ucap tu saya tak dapat nak bagi lah. Tapi maksudnya macam tu. Jadi siapa nak makan tak makanlah. Nabi tak makan. Tapi dia tak larang kita makan. Macam tu lah maksudnya kan. Okey. Kemudian baginda bersabda, biarlah aku dengan apa yang aku diamkan kerana kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah kerana banyak bertanya. Dan membangkang nabi-nabi mereka. Maka jika aku perintahkan melakukan sesuatu, kerjakanlah menurut kemampuan kamu. Ini menurut kemampuan kan? Yang terjemahan tadi sedaya upaya, betul tak? Tetapi jika aku melarang kamu melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah. Maknanya apa yang Nabi larang, tinggalkan terus. Tak payah tanya-tanya lagi dah. Kan? Dia larang tu tak payah tanya lagi dah. Yang suruh tu patutnya sibuk buat kan. Para ahli usul fiqh mempersoalkan perintah dalam agama. Apakah perintah itu harus dilakukan berulang-ulang atau tidak? Ini dari soalan mengerjakan haji tadi kan. Sebahagian besar ahli usul fiqh dan ahli ilmu kalam ni tauhid ya. Usul fiqh ni bab-bab fiqh lah kan.
menyatakan tidak wajib berulang-ulang, akan tetapi yang lain tidak menyatakan setuju atau menolak, tetapi menunggu penjelasan selanjutnya. Hadis ini dijadikan dalil bagi mereka yang bersikap menanti, kerana sahabat tersebut bertanya, adakah setiap tahun sekiranya permintaan itu sekiranya perintah itu dengan sendirinya mengharuskan pelaksanaan berulang-ulang atau tidak. Tentu Nabi tidak menjawab dengan sabda, kalau aku katakan ya, nescaya menjadi wajib. Maknanya bila Nabi dah jawab, ini yang orang tu tunggu kan, yang tolak pun tidak, setuju pun tidak kan, dia tunggu apa lagi Nabi nak cakap. Jadi Nabi cakap, kalau aku katakan ya, nescaya menjadi wajib dan kamu tidak akan sanggup melakukannya. Bahkan tidak ada gunanya hal tersebut ditanya. Akan tetapi secara umum perintah itu mengandungi pengertian tidak perlu dilaksanakan berulang-ulang. Ustazah, ni buat haji kan? Bab haji. Haji kan maknanya tak buat setiap tahun. Orang ni tanya nak buat setiap tahun kan kepada Rasulullah. Rasulullah diam kan? Ini maksudnya. Lepas tu kan Nabi kata, kalau aku kata ya, setiap tahun kita kena buat haji. Saya menjadi wajib dan kamu tidak, padahal kamu tidak sanggup melakukannya. Betul. Bahkan tidak ada gunanya hal tersebut ditanya. Patut tak payah tanya tu. Kan? Akan tetapi secara umum perintah itu mengandungi pengertian tidak perlu dilaksanakan berulang-ulang. Kaum muslimin sepakat bahawa menurut syariat haji itu hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup. Macam mana orang yang lebih dari sekali tu? Sunat lah Ustazah. Dia sunat je lah. Sebab yang wajibnya sekali. Ada juga, ialah kawan kita juga. Ni apa galak nak apa ini? Saya lah saja nanya kan. Yang marin tu tak puas hati lah katanya. Oh ya ke? Marin tu belajar tak khatam katanya. Macam ikut-ikut je. Tak apalah, tak yakin lah kot yang dia buat dulu tu. Kata bila belajar pula lagi agaknya ada yang rasa tak sempurna. Siapa yang dapat tu dapatlah. Tapi sekarang ni dah sangat susah lah kan kalau nak pergi lagi. Okay? Lepas tu ada di sini jenis larangan. Larangan agama, jangan meninggalkan ibadah. Larangan peribadi, jangan minum dan yang memabukkan atau membunuh diri. Yang ketiga, larangan harta benda, jangan mencuri, merompak dan membinasakan wang ringgit. Yang keempat, larangan masyarakat jangan bermusuh dan bergaduh. Ini membinasakan wang ringgit ni maknanya membazir lah kan? Tapi ada orang yang dah terlebih banyak benar dapat duit. Dibakar, digulung buat rokok. Tu dah tak betul lah tu kan? Dilarang lah tu. Lepas tu laksanakan suruhan. Suruhan wajib, taat pada ibu bapa, mendirikan solat, menunaikan puasa dan sebagainya. Suruhan sunat, memberi sedekah, menolong orang susah, memberi salam dan lain-lain. Ini contoh lah kan, contoh. Ada banyak lagi lah. Apabila Rasulullah SAW menyebut lakukan sesuatu sekadar kemampuan, bukan bermakna cukup orang tu melaksanakan amalan secukup rasa atau setakat ala kadar, secukup rasa. Adapun sekadar kemampuan itu menggalakkan setiap Muslim untuk melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram dengan bersungguh-sungguh. Namun tidaklah harus berlebih-lebihan seperti sahabat Nabi Abdullah bin bin Al-As yang ingin berpuasa seumur hidup. Bila dilarang oleh Rasulullah, sekadar kemampuan mengajar kita untuk mengambil manhaj wasatiyah dalam semua aspek. Kalau nak buat, jangan terlebih benar dan jangan ala kadar atau secukup rasa. Jadi ada perkataan secukup rasa. Pengajaran dari hadis ni, jangan membanyakkan pertanyaan atau soalan tentang perkara yang belum pernah terjadi, yang sukar difahami, yang menimbulkan masalah yang menyulitkan serta menyempitkan. Contohnya apa Ustazah? Nombor satu tu, apa contohnya? Banyak tanya perkara yang belum pernah terjadi macam mana ya? Zaman itu.
dan menimbulkan masalah menyulitkan. Macam tadilah cerita Bani Israel yang Nabi Musa suruh sebalik lembu tu. Berapa umur lah kawan tu mencari berapa agak umur ni. Apa warna macam lah banyak warna lembu kan. Macam tu lah. Jadi jumpa juga kan Ustazah? Lembu tu jumpa juga. Yang diwarna tu. Tapi dia jadi alasan banyak warna syarat tak payahlah buat hai. Itu warna yang dia nak. Tapi dia dah menyusahkan kan. Memang dia menyusahkan Nabi lah. Hampir-hampir tidak dapat mendapatkan yang dia kan. Sebab dia banyak tanya. Dapat juga. Tapi dapat jugalah. Dia hampir-hampir tak dapat. Tapi tak buat pun kan? Buat. Lembu tu. Tapi itulah. Makna dia dah menyulitkan dan menyempitkan hukum agama. Ada rasa sebelih lembu tu, ambil je lah lembu, sembelih je lah. Kan? Tu tak adalah dia menyempitkan hukum tu. Okay. Yang kedua, sesuatu yang didiamkan itu merupakan rahmat bagi kamu. Maka janganlah bertanyakan lagi seperti firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'in in tubdalakum tasukum. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang jika dijelaskan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Memang ada ayat Quran tu lah, surah Al-Ma'idah ayat 5. Dalam pengutua. Okey. Itulah dia pengajaran hadis 9 tu. Apa nama ni? Ada seorang murid kan bertanya kat syekh yang dia belajar. Macam mana tu setakat yang mampu tu. Lepas tu syekh tu ajak anak murid itu ramai-ramai pergi ke padang. Ajak berlari. Lari. Yang ada line ni lah. Bulatan ni. Ada yang dah ponek ompek pusingan dah latih. Berhentilah. Dah tak terdaya apa tu. Tapi dah usaha. Tapi syekh ni dia terus saja. Sehinggalah akhirnya dia terjatuh dan tertangkup kan. Lepas tu Syekh kata, apa pula bawa berlari? Dia tanya macam mana yang setakat yang mampu tu. Syekh tu katalah, dia mampu setakat sampai jatuh tu kan. Macam tu lah, makna bersungguhnya tu. Bukannya apa nama ni, setakat mampu tu belum buat lagi, dah kata tak mampu kan. Itu maksud dia lah. Okey, sampai itulah hari ni dapat 2 hadis. Okey. Nah, kita baca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Okey? Sekarang kita bersalawatlah sikit. Okey, kawan-kawan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silalah Bedah, kita berselawat sikit. Ya, boleh dengar kan? Boleh. Kita sesama tutuplah suara kita ni kan. Nak dengar suara. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibu salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah nak tanya satu soalan. Apa dia? Bukan 9.30 ke kita habis? Oh, ya ke? Tak apa, tak Ni sekarang pukul 9. Ni nak sambung tak? Tak apalah Ustazah. Kepada Ustazah. Cepat, Ustazah. Ustazah, minggu pertama ni tak apa. Minggu depan kita buat satu jam setengah. macam dulu juga nak Dah tanya. saya habis pukul 9. Cepet lah. Sorry lah, minta maaf semuanya. InsyaAllah. Minggu depan kita buat Depan. Maaf tanya Ustazah. Ha? Maaf tanya Ustazah dah habis pula tanya. Tak apa. Terima kasih tolong ingatkan. Saya masih keliru. Ni sendiri, notis sendiri yang langgar. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Nak bergambar dia oi. Nak Boleh gambar. Alright. bergambar. Gambar dulu. Cantik sikit. Kalau boleh buka kamera. Buka kamera. Bedah dah tak ada lak muka. Ha. Itulah. Dia kejap-kejap hilang lah kak. Tak apalah kono lah. Buka balik yang gambar kamera video tu. Dah buka dah ni. Tapi dia beragam. Cuba. Ada. Boleh. Ada tu. Adakah lagi ngah yang tak keluar muka? Okey. Okey, semua pandang kamera. Senyum 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh yang nak berborak dulu. Ada setengah jam ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum.